Terima kasih kepada anda yang masih stay terus mengikuti channel Icon. Okey dah, ayolah Datuk, berbalik kepada persoalan yang saya lontarkan tadi. Pandangan Datuk silakan. Rancak tu memang betul, terlalu rancak pula. Betul, setuju. Terlampau banyak lah. Terlampau banyak. Dan apa juga yang kita buat dalam pasaran, kita kena ada secara realistik, kena ada kontrol sikit lah. Kalau berlebihan, hancurlah pasaran tu. So apa yang berlaku tahun lepas memang bagus, ada 50 tajuk filem, just nice. Tahun ini hampir 80. Dan telah secara tidak langsung membunuh momentum filem itu sendiri sebab terlalu banyak dalam pasaran. Bukankah keadaan macam itu bagus? Sepatutnya bagus, tapi kita ada penonton yang terhad. Kita punya population ada berapa? 24 juta? Lebih 20 juta kan? Penonton filem Melayu hanya ada sekitar 1 juta, tak sampai 1 juta. Kalau filem itu bagus sampai 1 juta, kalau tak bagus lah lebih kurang 200,000. Jadi kalau mengikutkan itu, kita tidak boleh nak berharap sangat yang kalau banyak filem tu maknanya bagus untuk industri. Bagus hanya dari segi pekerjaan. Ya, ramai dapat bekerja, ramai dapat peluang melakon, peluang untuk latihan dan sebagainya. Tapi tidak semestinya semua itu menuju ke arah kualiti yang kita perlukan. Banyak pula yang ada cilok lah, kan? Buat secara murah tapi nak masuk juga ke dalam pawagam untuk mendapatkan, sebab kita bernasib baik kerajaan bagi insentif untuk filem. Jadi dari insentif tu dapatlah mungkin 100,000, 150,000, kiranya grant lah tu. Bila kita buat memang dapat itu, setiap filem memang dapat. Dan ada yang buat filem itu hanya mengikut corak telemovie, kan? Sedangkan yang lain yang serius berbelanja sekitar 1 hingga 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang hampir 3 juta untuk buat filem. Yang lain menggunakan corak telemovie tu berbelanja 200,000. Sebab dia dah dia punya intention tu masuk tu, numbers dia dah ada dah. Kalau aku buat ni dapat 1,000 kat sini, pergi Astro dapat ni, lepas tu pergi TV, dah cover lah. Dia tak minat kualiti ke apa ke, dia bukan pembikin filem. Jadi ini yang banyak dah merosakkan filem ini, sebab banyak filem-filem sekarang yang masuk kualiti dia memang menjejaskan penontonan filem. Macam di negara lain, kalau nak jadi penerbit filem, dia kena ada perlu menjadi ahli sesuatu persatuan. Di sini tak ada. Sebab kita ada sedikit confusion di mana kita kata penerbit itu adalah pelabur. Di dunia pembikinan filem, penerbit dengan pelabur adalah dua perkara yang berbeza. Ya. Jadi untuk menjadi penerbit, dia kena tahu selok-belok membuat filem. Dia kena tahu siapa penerbit eksekutif yang bagus yang boleh bekerja dengan dia. Dia kena tahu siapa pengurus kewangan yang faham mengenai filem. Dan dia kena tahu apa yang terlibat dalam pembikinan filem. Kalau dia tidak ada ilmu itu, kalau tak ada ilmu itu, dia akan ditipu. Senang tertipu, dan ini pun dah berlaku. Jadi itu yang perkara yang penting. Dia tidak boleh hari ini dia tokeh balak, besok dia nak buat filem bermakna dia akan dapat buat duit. No. Dia kena faham apa pembikinan filem, kalau tak dia akan ditipu. Keluarnya filem-filem yang tidak berkualiti ni main buat je, yang penting ada penonton datang. Mungkin disebabkan kebanyakan masyarakat, terutamanya anak muda, kenapa aku nak kena pergi tengok filem Melayu sedangkan aku boleh beli tiket sebagai contoh tiket Transformer dan pergi tengok lagi bagus. Aku boleh feel lah contohnya. Mungkin komen Datuk macam mana? Nak membudayakan. Memang itu yang berlaku. Kalau Transformer, dia boleh buat pungutan box office 10 juta dalam 1 minggu, dalam 4 hari. Kita dalam seminggu sekarang ni belum tahu lagi boleh sampai 4 juta kan? Tapi kita pernah mencecah hampir 11 juta untuk filem Ombak Rindu dan Kia Gangster, kan? Itu dalam masa 3 minggu, 2 minggu sampai 3 minggu. Dalam seminggu kita belum lagi boleh bersaing dengan filem Hollywood Transformer yang boleh terus pergi ke 10 juta. Sebab penontonan filem sebegini diterima oleh semua
peringkat masyarakat yang suka pergi menonton filem. Filem Melayu mempunyai penontonan yang terhad. Mungkin 80 hingga 90% penonton Melayu muda, yang lain bangsa lain. Kalau berbeza dengan filem Cina misalnya, mereka ada ramai sambutan. So kalau pembikin filem Cina tu dia popular, dia cepat dapat sambutan penonton bangsa Cina. Sebab ramai penonton Cina berada di kawasan bandar, kawasan city area kan. Itu demografi yang kita kena tahulah kalau kita nak buat filem. Dan kalau orang tu suka tengok Transformer, kita memang kita faham lah. Saya pun suka tengok Transformer. Itu yang kita kena faham sebab orang-orang muda suka perkembangan teknologi baru. Betul. Kan? Bila ada imbasan efek dan sebagainya, memang mereka suka. Itu makanan mereka. Karya yang dihasilkan, banyak karya-karya yang saya kira menjadilah. Maknanya konten dalam isi kandungan dalam filem tu sangat berisi. Siapakah sebenarnya menjadi idola untuk Datuk menghasilkan filem-filem sebegini? Paling sentiasa saya suka adalah pembikin filem Sepanyol Ahmad Dorbah. Dia tidak bergantung kepada muka-muka cantik dalam filem dia. Pengarah Hollywood, saya memang meminati filem-filem yang begitu cerita dia cantik. Kadang-kadang bukan saja pembikinan dia, bukan saja shot dia, pemikiran sebalik filem itu pun saya memang berminat. Pembikin filem Jepun, China juga, Yang Zimo, Teguh Karya yang pernah menjadi mentor saya, Ami Priyono dari Indonesia. Jadi memang saya bangga tengok filem-filem di Asia, filem Thailand kan. Memang saya seronoklah tengok filem dia. Yang kita berharap satu hari nanti kita akan dapat pergi ke arah itu. Datuk, saya nak tahu siapakah sebenarnya pendorong, pendukung, penyokong utama Datuk dalam industri ini. Tetapi selepas kita berehat sebentar. Kembali selepas ini bersama Channel Icon.